perjuangan. Saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih. 2 kali kena scam. Saya tiba-tiba internet saya ada problem tadi, so saya kena restart balik semua. Dan yalah, dia memang akan jadi macam tu lah, tuan-tuan. Tapi tak apa. And LTL tu bukan setakat lawan tetap lawan. LTL tu juga maksud live tetap live. Walaupun pukul 1 pagi kita live juga, tuan-tuan. Ada isu ke tak ada isu tu belakang kira, kita jalan juga. Tapi hari ni kita bawa isu juga. Round 3. Round 3. Kota Belud. Hadi Bawang nak pinjam helikopter kayu berwarna hijau kepada Asmin. Okay. Kipas lipat. LTL dari Bangkok. Apa boleh buat di Bangkok? Live. Okay. LTL Skoda. Jemin Meroyan dah tu. Dah Meroyan ni ke? Sayang Pat Max. Yes. Kita tunggu istirahat. Tak apa. InsyaAllah. Siapa yang menunggu saya, Alhamdulillah. Siapa yang menonton saya esok harinya ataupun hari-hari kemudiannya, Alhamdulillah. Satu je pesan saya, tuan-tuan. Kalau apa-apa berlaku pun, just bantu saya dengan cara tonton balik live lama. Tak payah dengar pun tak apa. Just apa orang kata, main je letak kat tepi. On je letak kat tepi. On je letak tepi. Itu je cara bantu saya. Kan? Itu cara bantu saya. Baik. Malam ni kita berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah 6 lagi safe house diserbu. Siapa punya dalang ni sebenarnya? Ada yang marah saya. Dia kata, engkau tiba-tiba nak salahkan geng Hamzah yang membocorkan rahsia, padahal engkau sendiri yang bocorkan. Sabar. Kau tak tahu maklumat kau. Sabarlah, sabar. Jangan terus cakap aku tak tahu. Kau dengar dulu. Setuju tak setuju, itu cerita lain. Setuju tak setuju, itu cerita lain. RU Mufti Wilayah dikritik. Ikan besar didedahkan oleh Malaysia kini kepada SPRM. Kelantan harap belanjawan termasuk baiki jalan di Kelantan. Rakyat negeri Kelantan dan juga negeri terima kasih DFM pun nak minta supaya apa orang kata belanjawan ni tolong juga negeri Kelantan. Mazli bocor dokumen, jangan kritik kerajaan. Baik. InsyaAllah kita akan pergi ke beberapa cerita terlebih dahulu, tetapi kita pergi ke international news. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar terbunuh. Tel Aviv, rejim Zionis mendakwa Ketua Biro Politik Hamas Yahya Sinwar terbunuh dalam operasi ketenteraan yang semakin diperhebatkan oleh genting Gaza. IDF pada Khamis bagaimana memaklumkan ia sedang menyemak semula kesahihan laporan tersebut bersama agensi keselamatan Israel Shin Bet. Seramai 3 anggota Hamas maut dalam serangan itu. Kami sedang memeriksa sama ada salah seorangnya adalah Sinwar. Buat masa ini, identiti mereka tidak dapat disahkan, ujar IDF. Sambil menambah, ujian DNA akan dilakukan untuk pengesahan akhir. Terdahulu, polis Israel memberitahu N12 kononnya pasukan forensik mereka mengenal pasti jasad Sinwar hanya berdasarkan gambar gigi beliau. Ketika kebanyakan media massa mula berteka-teki mengenai nasib pengganti Ismail Haniyah itu, gerakan Hamas masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan tentang perkara tersebut. Sebaliknya, laman web Al-Majd yang biasanya menerbitkan isu keselamatan berkaitan Hamas menggesa penduduk Palestin supaya menunggu maklumat sahih tentang Sinwar dan tidak percaya bulat-bulat dengan laporan rangkaian media Israel. Jika kematian pemimpin berusia 61 tahun itu disahkan, ia adalah pembunuhan terbaru menyasarkan pemimpin gerakan di bawah paksi penentangan anti-Israel beberapa minggu setelah Setiausaha Agung Hizbullah Hassan Nasrallah gugur syahid di Lubnan. Pada awal tahun lalu, Zaini pernah mendakwa kononnya telah membunuh pemimpin Brigade Al-Qassam Muhammad Daif, namun dakwaan itu tidak pernah disahkan Hamas. IDF menuduh Daif bersama Sinwar merancang operasi Taufan Al-Qasar yang dilancarkan pada 7 Oktober 23 yang turut memberi tamparan hebat kepada Zionis sehingga bertindak balas membunuh penduduk Palestin dengan kejam di bawah kempen pembunuhan beramai-ramai sejak setahun yang lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Joe Biden turut diberi taklimat tentang insiden itu ketika berada di dalam pesawat rasmi Air Force One semasa dalam menuju perjalanan ke Jerman untuk bertemu pemimpin Eropah bagi membincangkan konflik berlarutan Ukraine dan juga Asia Barat. Dalam isu ini, tuan-tuan, kita mendoakan keselamatan pemimpin Hamas ini, insyaAllah. Dan insyaAllah, tuan-tuan, orang yang syahid di jalan Allah itu kita kata adalah telah pun mendapat berita gembira. Dan kita sebagai umat Islam, kita percaya kepada perkara itu. Tapi dalam masa sama, kita mengutuk tindakan dan juga perbuatan mereka dalam kononnya untuk membela rakyat mereka, tetapi sekadar hanya untuk menguatkan apa orang kata skim dan rejim mereka bagi mencekam dan juga
merampas tanah dan hak yang dimiliki oleh penduduk Palestin. Macam saya kata, ini bukan isu agama, tuan-tuan. Ini adalah isu kemanusiaan. Kan? Ini bukan isu agama per se, ini juga adalah isu kemanusiaan di mana tanah yang sah dimiliki oleh penduduk Palestin dirampas atas alasan-alasan. Dan juga, tuan-tuan, macam saya kata, dia bukan sekadar menyerang orang Islam, orang Kristian pun kena serang dekat sana. Jangan tak tahu. Di kawasan Gaza. Saya call kawan saya dekat Tebing Barat dia tak ada cerita itulah. Tetapi di Gaza memang satu perkara yang besar berlaku sekarang. Kita doakan insya-Allah yang baik-baik, kita doa lagi pemudahkan pejuang-pejuang kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, hari ini telah selesai pengundian bagi RUU kewarganegaraan, daripada semua ahli parlimen yang hadir, hanya satu orang yang menolak RUU tersebut, iaitu Syed Saddiq. 14 tidak hadir atas urusan masing-masing 4 ahli parlimen. Selebihnya semua menyokong RUU tersebut, termasuk pihak pembangkit. Tetapi menurut Muda, ingat setiap kali tidur malam, Muda kecam MP sokong RUU isu kewarganegaraan. Pemangku Presiden Muda Amira Aisyah mengecam ahli parlimen yang menyokong rang undang-undang perlembagaan mengenai hak kewarganegaraan. Saya harap setiap malam apabila anda tidur, anda ingat bahawa setiap masa depan yang sukar dihadapi kanak-kanak ini, katanya di Facebook. Awal hari ini, Dewan Rakyat meluluskan RUU berkenaan melalui undian blok. Seramai 70 ahli parlimen membahaskan undang-undang itu dalam peringkat bacaan kedua, diikuti undian blok selepas ucapan penggulungan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Speaker Dewan Rakyat Johari mengumumkan 206 ahli parlimen telah mengundi dan hanya seorang yang tidak bersetuju. Dia berkata 14 lagi tidak hadir dan seorang telah digantung tugas, iaitu Macang. Ahli parlimen itu ialah Syed Saddiq. Pengkritik berhujah bahawa RUU itu mungkin menafikan kanak-kanak dengan status permastautin tetap kewarganegaraan automatik. Pindaan kontroversi lain termasuk satu untuk memendekkan tempoh bagi warga Malaysia tanpa kerakyatan untuk mendaftar kewarganegaraan daripada 21 kepada 18 tahun. Satu lagi pindaan boleh berakhir dengan membatalkan kerakyatan yang diberikan kepada isteri warga asing lelaki Malaysia jika wanita tersebut memutuskan untuk meninggalkan perkahwinan. Mengulas lanjut, Amira berkata semasa kecil dia diajar bahawa Madani membawa makna kemajuan dalam segala aspek pembangunan pemikiran dan juga akhlak. Bagaimanapun kata Adoni Johor itu, perkembangan ini tidak kaitan dengan perkataan Madani. Kita menyaksikan bukan saja sebuah kerajaan Madani, tetapi sebuah kerajaan yang mundur, yang lebih cenderung memundurkan rakyat daripada memperjuangkan hak mereka. Kerajaan ada 2/3 sepatutnya digunakan untuk membela golongan terpinggir, tetapi telah disalahgunakan untuk menindas mereka yang tiada suara komuniti, iaitu wanita dan kanak-kanak. Dikala mereka yang paling memerlukan perlindungan undang-undang, kerajaan memilih untuk meminggirkan dan melemahkan komuniti itu. Dalam masa yang sama, mana akta tadi? Ini. Lambat sikit. Rang undang-undang ini telah diluluskan. Rang undang-undang telah diluluskan, macam saya sebutkan tadi. Okey, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang tersebut. Keputusan yang diumumkan, Tan Sri Johari telah digantung. Tetapi kita kata 70 orang telah pun membahas tersebut. 70 ahli parlimen telah membahaskan perkara tersebut. Dan daripada perbahasan tersebut, saya tak melihat rang undang-undang ini secara terperinci. Jadi saya tak boleh memberi komentar secara terperinci. 70 orang telah membahaskannya. Dan pihak yang menyokong itu semua termasuk pembangkang, kecuali Syed Saddiq lah. Syed Saddiq ni dia bukan pembangkang, dia membangkang, tapi dia bukan berada dalam blok pembangkang, dia blok ketiga. So saya pelik jugalah kritikan daripada Adun tersebut apabila mengatakan bahawa dia menafikan hak wanita dan kanak-kanak. Alasan-alasan itu mungkin telah dibahaskannya. Malaysia kahwin dengan warga negara bukan Malaysia, anaknya tu akan automatik menjadi warga Malaysia. Okay. Tetapi kalau seorang wanita kahwin dengan warga asing, warga negara Malaysia, wanita kahwin warga negara asing, anaknya kalau sekiranya mereka tinggal di overseas tidak automatik menjadi warga negara Malaysia. Yang itu jadi satu persoalan. Jadi undang-undang ini antaranya telah pun menyelaraskan perkara tersebut. Selagi mana salah seorangnya adalah warga negara, maka bolehlah digunakan. Okey, bolehlah mereka menjadi ahli. Okey. Kenapa internet saya problem ke? Alright.
Bolehlah menjadi ahli lag. Saya tak tahu apa masalah wifi malam ni kan. Internet, TikTok okey je. Dia online ni. Alright. Dah okey Patutnya okey dah. Tadilah. Tapi ya, macam tak ada pun okey je. Alright. Sangkut tadi sekarang sudah okey kan. Kat TikTok smooth betul. Cuma kat TikTok dia tak boleh nampak poin-poin yang saya nak bawa. Sekarang dah okey dah. Saya tahu dia malam ni tiba-tiba dia ada problem sikit. But it's okay. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita tetap share. Alright. Kita teruskan. Saman 1MDB Riza Aziz guna 248 juta USD beli hartanah dan juga berjudi. Okay. Riza Aziz ni adalah anak kepada Rosmah Mansur daripada isteri yang pertama. Suami yang pertama. Baru-baru ini juga anak kepada Rosmah Mansur daripada suami pertama juga telah bercerai dengan Dr. Fazli. Itu juga anak Rosmah daripada suami yang pertama. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur diberitahu bahawa wang sebanyak 248 juta US dollar telah digunakan untuk kepentingan peribadi Riza Syahril Abdul Aziz, anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, iaitu bagi membayar pembelian beberapa hartanah dan juga perbelanjaan berjudi. Menerusi kenyataan pembukaan 1MDB yang diperolehi media hari ini, syarikat itu dan 3 lagi mendakwa wang tersebut juga telah digunakan oleh Reza serta sekutunya untuk membeli memorabilia filem selain membiayai filem keluaran Red Granite Pictures, iaitu filem apa nama cerita tu? Werewolf of Wall Street, macam itulah nama cerita tu. Pada 7 Mei 2021, 1MDB dan 3 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy, 1MDB Energy Limited dan juga 1MDB Energy Langat Limited telah memfailkan saman terhadap Riza Syahril serta 2 syarikatnya atas dakwaan menerima dana kira-kira 248 juta US dollar yang disalahguna untuk kepentingan peribadi termasuk membiayai penerbitan filem serta membeli pelbagai hartanah. 1MDB selaku plaintiff juga mendakwa kesemua defendant menerima dana itu yang diketahui telah diseleweng daripada syarikat tersebut dan secara tidak langsung membantu pelanggaran kewajipan fiduciary ataupun amanah oleh ahli perniagaan dalam buruan iaitu Loan Take Joe atau JOLO. Syarikat itu mendakwa Riza juga adalah salah seorang yang tidak jujur dan beliau mempunyai pengetahuan bahawa urus niaga membabitkan penerimaan pelbagai pinjaman wang dalam tempoh 2010 sehingga 2012 adalah urusan yang tidak jujur. Sebagai alternatif, Riza mempunyai asas yang mencukupi untuk mengesyaki secara sedar untuk tidak membuat pertanyaan sekaligus membuktikan pengetahuan sebenar beliau. Beliau tahu bahawa dana yang diterima daripada defendant kedua dan ketiga boleh dijejaki dengan perlakuan pecah amanah dan pelanggaran kewajipan fiduciary. Sebagai alternatif, beliau sengaja membutakan mata. Okey. Pelantik pemohon deklarasi bahawa Riza bertanggungjawab menyalahgunakan dana itu dan menuntut agar dia dibayar balik. Riza dan 2 syarikatnya dalam pernyataan pembelaan mendakwa telah mendapat pinjaman daripada keluarga diraja Arab Saudi atau International Petroleum Investment Company untuk menerbitkan beberapa filem di Amerika. Dia cerita macam ni tuan-tuan. 248 juta USD ataupun lebih kurang dalam kalau kali 5 1 bilion ringgit lah, lebih kurang 1 bilion ringgit dikatakan telah digunakan oleh Riza Aziz dalam pembelian pembuatan filem dan membeli barang hartanah, dalam membayar perjudian dan sebagainya. Ini menurut dakwaan 3 syarikat yang menyaman beliau. So 3 syarikat itu 1MDB Limited, 1MDB Langat telah menyaman Riza Aziz dan juga syarikatnya kerana telah melanggar amanah sebagai pemegang amanah. Fiduciary, dia panggil fiduciary duty dia. Dan kerana itu mereka telah menuntut untuk dapat balik sejumlah 248 juta US dollar ini. Kan? Namun begitu defend yang digunakan oleh Riza sebagaimana defend yang digunakan oleh Najib juga, bahawa wang itu bukan wang 1MDB. Tetapi wang itu diambil, dia telah mendapat pinjaman daripada keluarga diraja Arab Saudi ataupun International Petroleum Investment Company untuk menerbitkan filem. Okey, itu dakwaan dia. Jadi kes ini sedang berlangsung sekarang ini. Apa akan jadi kalau sekiranya kes ini, kalau katakanlah dia kalah, kalau dia kalah, dia kena membayar jumlah tersebut, dan sekiranya tidak boleh membayar jumlah tersebut, maka hartanya boleh disita dan dia boleh declare bankrupt kalau dia tak habis membayar 1 bilion ringgit